Okay so buka dah semua topik linear inequalities. Kelas, dengar tak teacher cakap? Dengar teacher. Okay so kita start lah linear inequalities, maksudnya ketaksamaan linear maksudnya ketaksamaan linear. Okay, maksudnya adalah ketaksamaan linear. Okay, so dalam ketaksamaan linear ni simbol yang biasa kita akan gunakan adalah macam ni lah, lebih besar, lebih kecil. Okay, yang ni jumpa, yang ni adalah lebih besar, okay, lebih kecil sama dengan dan satu lagi lebih besar atau sama dengan. Okay, so yang ni kita panggil sebagai less than. Okay, yang ni kita panggil sebagai greater than. Okay, yang ni okay, apa dia? Less or, yang kena ada or, less or greater than. Okay, yang ni less or greater than, less or equal than. Okay, sorry ya, kejap. Okay, dan yang satu lagi greater or equal than. Okay, ini maksud setiap simbol ni. Okay, less than, greater than, less or greater than, less or equal than, dan satu lagi greater or equal than. Okay, sebab dia ada perkataan sama dengan kat sini. Okay, faham? Okay, seterusnya, okay, teacher cepat kalau boleh kita nak habiskan hari ni terus. Topik ni sikit je. Okay, inequalities, apa yang dimaksudkan dengan equalities? Okay, equalities awak tahulah, kita nak compare yang mana satu lebih besar ataupun lebih kecil. Kalau awak tengok yang ni, harganya mana satu lebih mahal ataupun lebih murah antara telefon A dengan telefon B. Okay, so kita boleh buat di situ, kita menggunakan comparison lah. Okay, so kita boleh gunakan di sini. Kita boleh cakap -2 less than 3 and -2 greater than -7. So semua ni kita panggil sebagai inequalities. Alright? Okay, kita tengok seterusnya. Example 1, fill in the box with the symbol greater or less so that it become a true statement. Okay, write an equality for each statement by using is greater or is less than. Alright, so you tengok kat sini -5. So you tengok kat sini -5 is less than 4, right? 4 square is greater than 9.
Okay, so tengok di sini simbol yang teacher dah cakap tadi, simbol ni maksudnya greater than dan simbol ni adalah less than. Okay, setakat ni faham? Faham. Faham. Okay, so okay, kalau faham bagus ya. Okay, so untuk self practice set 7.1a, okay, so teacher tinggalkan untuk you buat lah, tak apa, untuk tengok yang apa untuk awak jawab. Okay, so tak perlu bincang apa boleh tak? Faham kan? Okay, kalau kita tengoklah contohnya 1a negative 6, okay, apa jawapan kat sini? Less than. Okay, less than. Okay, negative 6 less than 0. Okay, kita tengok E. 10 cm dengan 50 millimeter. Okay, yang mana satu? Greater. Greater. Okay, 10 cm greater than 50 millimeter. Betul? Alright. Betul. Okay. So next kita tengok bentuk describe inequalities and form algebraic inequalities. Okay, kalau kat sini dia kita buat dalam bentuk number line kan. Okay, so macam ini macam mana kita nak tulis? Dia bagi dalam bentuk number line. Okay, dia buat X, 8 kat sini. So apa yang inequalities yang sesuai? Okay, awak kena tengok kalau X duduk, X ataupun apa-apa algebra ataupun unknown yang duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, ia adalah less than. Faham? So yang ini adalah X less than 8. Faham? Okay, kalau yang ni awak tengok X berada di sebelah kanan huruf. Maksudnya X is greater than 4. Boleh tak? Boleh tak beza antara yang pertama dengan yang kedua? Boleh. Boleh teacher. Okay, boleh senang je. Alright, so tengok yang seterusnya. Okay, okay, soalan 7.1b, based on the number line describe the relationship between y and 12. Okay, so yang ni nak jawab apa dia? Y greater than 12. Betul? Betul. Ya ke y greater than 12? Salah. No. Less than. Salah kan? Salah. Okay, salah. Than. Okay, apa jawapan dia? Y? Less than. Less than. Ya. Less than 12. Kan teacher cakap tadi kalau huruf berada di sebelah kiri maka dia adalah less than. Okay, kalau tengok yang ni. Okay, apa dia? B? Greater than. Yes. Greater than. B greater than 3. Boleh? Boleh tak? Alright. Boleh. Boleh. Alright, so macam itulah. Okay, seterusnya, okay, so dah dapat kenal pasti dah ya, greater than, less than. Okay, sekarang ni kita nak tengok is greater than or equal to. Okay, is greater than or equal to. Apa yang teacher cakap sebelum ni lah. Okay, so simbol yang ni adalah ada double. Alright, so is less than or equal to, dia macam ni. Alright, okay, itu simbol bagi yang ni adalah is greater than or equal to, yang ni
is less than or equal to. Maksudnya lebih besar atau sama dengan, yang ni lebih kecil atau sama dengan. Right. So kalau bentuk number line, awak tengok kat sini, dia punya ni lebih kurang sama, tapi kalau awak perasan dia punya ni adalah gelap. Okey, dia bold. Kalau apa beza antara y less than 10 dengan y less than or equal to 10? Okey, beza dia kalau dalam number line, okey, yang ni y, yang ni 10. Okey, apa beza dia? Okay, apa beza dia? Okay, kalau yang ni y dia akan pergi, sorry kejap. Okay, sini 10. Okay, dia akan duduk di atas ni. Dia anak panah dia pergi ke sebelah kiri, kanan ke kiri tu. Okay, ni sekejap. Okay, yang ni bermaksud y less than 10. Okay, dia pergi ke sebelah kiri. Okay, maksudnya y duduk di sebelah kiri lah. Faham? Y less than 10. Okay, kalau yang ni y equal to, dia punya simbol ni hitam dan pergi ke sebelah kiri juga. Yang ni y less than 10. Okay, boleh beza tak? Boleh beza tak? Boleh. Okay, kalau ni less than 10, okay, dia punya ni adalah putih. Okay, kalau yang ni greater or equal, less or equal, dia punya ni adalah gelap. Okay, gelap putih dengan gelap. Right. So itu beza dia. Yang lain semua sama. Okay, kalau awak tengok ni, V greater than 110. Okay, tengok dia punya putih kan. Alright. Okay, so tengok yang ni, dia punya ni hitam menunjukkan lebih besar atau sama dengan 9. Okay, faham? Alright, so tengok kepada praktis kat situ. Okay, describe an inequalities based on each of the following situation by using is greater than or equal to or is less than or equal to. Okay, the road sign showed the load of a lorry and that is allowed to cross bridge. The road sign shows the load of lorry and that is allowed to cross the bridge. Okey, apa maksud ni? 8T. Dia kalau, faham tak? The road sign shows the load of a lorry and that is allowed to cross the bridge. Faham tak ayat tu? Okay, maksudnya muatan lori tu, okay, mungkin yang ni 8 tan lah, 8 tan. Okay, kalau sekiranya lebih daripada 8 tan, okay, maksudnya lori tersebut dibenarkan lalu ke tak? Tak. Tak dibenarkan. Okay, so yang ni sesuai nak buat yang mana satu? Less than or equal, less than or greater than?
Less. Ya, yang ni less than, less or equal, less than or equal to. Okay, faham? Maksudnya muatan tu mestilah kurang daripada 8T, barulah dibenarkan untuk cross the bridge. Kalau lebih dia tak dibenarkan. Okay, faham? Okay, apa maksud? The age T to vote is 20 years old. Okay, so yang ni nak yang mana satu? Okay, maksudnya the age T to vote is 20 years old. Umur untuk mengundi adalah 21 tahun. So dia nak mengundi tu umur dia berapa? Kurang daripada 21 ke lebih 21? Lebih. Lebih. Lebih kan, orang nak mengundi tu mestilah umur lebih daripada 21. So yang ni yang mana satu lebih sesuai? Greater. Okay, is greater. Greater. Is greater than or Or equal. equal to. Okay, faham Okay, so tengok sini, represent the inequality on a number line. Okay, so boleh buatlah kat sini, inequality dalam number line. Alright, so kita nak tulis apa? Okay, kita tulis di sini, A ni 8 kan? Okay, 8. So 8, anak panah dia macam mana? Okay, teacher ambil anak panah dia kat sini, dia mestilah gelap. Okay, elak dan pergi ke sebelah kiri. Less than. Okay, faham? So kita boleh buat kat sini y less than equal to 8. Alright, faham? Okay, B. Okay, kita boleh buat ni. Apa dia? 21. Okay. Tadi anak panah ke sebelah kanan. Okay. Kita boleh buat Y juga. T. Dia guna T simbol ni kan. So kita guna T lah. So T greater than what? Greater than 21. So yang ni M tadi kan? Sorry. Okay, sebab dia guna simbol M, yang ni dia guna simbol T. Alright, faham tak teacher ajar setakat ni? Faham, teacher. Right. Alright, so kita tengok what are the properties of inequalities. Okay, so from the result, it is found that if A less than B, okay, faham ayat ni If A less than B, B is greater than A. Faham tak? A less than B, that means B is greater than A. Dia sama je. A less than B, then B greater than A. Faham tak ayat ni? Faham. Faham. Okay, A adalah lebih kecil daripada B. Maka B adalah lebih besar daripada A. Faham? Ayat tu kan? Okay, satu lagi. Ini kita panggil sebagai converse properties. Okay, next satu lagi kita transitive property. Transitive property ni dia ada melibatkan 3 benda ya. 3 comparison. Okay, 3 item yang kita perlu
compare. Okay, if A less than B and B is less than C, then A is less than C. Okay, kat sini macam ni lah. A less than B less than C. Okay, so apa conclusion yang kita boleh buat? A less than C. Betul tak? A kurang daripada B dan B kurang daripada C. Maka A adalah kurang daripada C. Betul? Betul. Okay. So itu kita kenali sebagai transitive property of inequalities. Okay, so saya tengok sini. Write the converse property of inequalities. So kalau kat sini 10 less than 24. So kita boleh tulis 24 greater than 10. Betul? Okay, kalau yang kedua negative 4 greater than negative 13. So kita boleh buat 13 is less, negative 13 is less than negative 4. Right? Betul tak? Betul. Okay, kalau yang B, write the transitive property. Yang ni adalah kalau tak faham cuba tulis yang ni A, yang ni B, yang ni C. Okay, so dia kata A less than C kan? So apa dia? Negative 5 less than Negative 5 then 9. Negative 5 less than 9. Yes. Negative 5 less than 9. Okay? Faham? Okay. Tengok ni practice. Okay, tengok self practice 7.1 D. Okay, yang ni teacher nak you buat lah dalam exercise Okay, buat yang ni. Homework awak. Okay, 7.1 D. Okay, salin soalan. Okay, kita cuba buat satu dulu, nombor 1 A. Okay, dia suruh converse property 5 less than 40. Okay, converse property dia adalah apa dia? Okay, 40 converse, Greater than 5. yes. greater than 5. Okay, converse properties dia adalah 14 less than 5. Okay, faham? Alright. So teacher nak you tulis macam ni lah. A 5 less than and then you C converse property 14 less than 5. Okay. So buat sama sehingga sampai F. Alright. Okay, number 2. Okay, number 2. Write the transitive properties. Okay, teacher ambil A. Negative 2 less than 5 less than 10. Okay, so transitive property dia adalah apa dia? Apa dia? Negative 2? Negative 2 less than 10. Yes. Negative 2 less than 10. Yang ini adalah transitive property. Okay, boleh faham? Okay, so yang ni pun teacher nak you buat sampai habis seperti mana yang teacher buat ni lah. Alright. Okay, so yang ni learning outside classroom, yang ni tak ada apa. Okay, seterusnya the inequality symbol remain unchanged. Okay, kalau melibatkan A less than B, apabila melibatkan tambah, dia tidak berubah. Macam ni lah. A less than
B. Okey, kalau teacher ganti kalau yang ni dengan huruf. Katalah 3 lebih kecil daripada 5. Betul tak? A less than B. Okey, kalau tambah maksudnya di sini dia tak remain unchanged if A plus C, nombor lain, less than B plus C. Okay. B plus, sorry ya, B plus C. Alright. Kalau yang ni, kalau C ni teacher kata kalau 2. Okey, kalau 3 tambah 2 lebih kecil daripada 5 tambah 2. Betul tak? So ni akan jadi 5 lebih kecil daripada 7. Alright. Boleh? So ini maksud dia. If A less than B, then A plus C less than B plus C. Okay, maksudnya di sini kalau tambah, okay, tambah dia punya simbol takkan berubah walaupun kita tambah banyak mana pun. Asalkan A sebelah kiri dengan sebelah kanan dia adalah sama. Right. Contohnya di sini teacher buat 3. A ni ganti dengan 3, C tu ganti dengan 2. B ganti dengan 5, C ganti dengan 2. So 5 kurang daripada 7. Alright. Contoh yang kedua. A less than B. Okay, yang ni tadi tambah kan? Kalau macam mana pula tolak? Okay, guna nombor yang sama. 3 kurang daripada 5. Okay, kalau kita buat tolak dan katakanlah C sama dengan 1. That's mean 3 tolak 1. Yang ni 5 tolak 1. Okay, 3 tolak 1 berapa? 2 kan? 5 tolak 1? 4. Okay, 2 dengan 4. Mana lebih kecil lebih besar? 4 lebih besar. Okey, 4 lebih besar ataupun 2 lebih kecil. So macam ni lah. So that's mean sekiranya operasi tolak dia masih lagi sama dia punya simbol. Faham? Okey. Begitu juga sekiranya tambah nombor negatif pun sama, dia takkan berubah. Okey, yang ni tambah nombor negatif, yang ni tolak nombor negatif. Okey, dia takkan berubah. Remain unchanged. The inequality symbol remain unchanged when multiplying or dividing both side of inequality by a positive number. Okey. So kalau tengok di sini, untuk nombor yang darab, untuk nombor darab juga dia takkan berubah sekiranya awak darab. Okay, A darab C, B darab C. Contohnya 2 lebih kecil daripada 5. Okay, kalau kita darab dengan 4. Okay, darab 4, yang ni darab 4. So masih lagi tak berubah kan? Betul tak? Yang ni 8, yang ni 20. Betul tak? 8 lebih kecil daripada 20. Kan? Dia still lagi takkan berubah. Okay, begitu juga sekiranya awak bahagi, dia akan masih lagi kekal yang sama. Okay, so bila masa dia berubah? Okay, kita tengok dia akan berubah sekiranya the direction of inequality symbol is reversed when multiplying or dividing both side of inequality by a negative number. Okay, dia akan berubah sekiranya awak darab dengan nombor negatif. Okay, A less than B. Bila awak darab sahaja dengan nombor negatif, okay, katakanlah A darab negatif C, okay, dia akan berubah jadi B darab negatif C. Okay, faham? Contohlah, contoh paling mudah. Okay, 2 lebih kecil daripada 4. Okay, bila awak darab sahaja dengan
nombor negatif, katakanlah negatif 1, 2 darab negatif 1, yang ni 4 darab negatif 1. Okey, dia akan jadi berapa? Negatif 2, yang ni negatif 4. Okey, negatif 2 dengan negatif 4, mana lebih kecil, lebih besar? Negatif 2 lagi kecil. Negatif 2 lah. Negatif 2 lagi besar lah. Betul? Betul. Negatif 2 lagi besar. Negatif 2 lagi besar daripada negatif 4. So awak tengok kat sini dia punya ni dah berubah. Okey, faham? Bila awak darab sahaja dengan nombor negatif, maka dia punya simbol akan turut berubah. Begitu juga untuk operasi bahagi. Okey, dia juga akan turut berubah. So, conclusion yang kita boleh buat kat sini adalah, okey, sekiranya operasi tambah, tolak, darab, bahagi dengan nombor positif, okey, so ia adalah remains unchanged. Okey, dia tak berubah. Okey, faham? Okey, sekiranya ia darab atau bahagi dengan nombor negatif, dia akan bertukar. Okey, faham? Boleh? Okey, jap, macam mana dah ni? Okey, akan berubahlah. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey. So, tengok kat sini. Self practice 7.1E, fill in the blank. Okey, cuba tengok. Okey, nombor 1 cuba jawab. So, yang ni pun teacher nak you buat juga homework. Alright, so kalau negative 1, negative 8, 16, mana satu simbol dia? Greater than. Less than. Less than. Okay, less than. Okay, kalau yang ni negative 8 plus 2, 16 plus 2. Less than or greater than? Ya. Less than. Betul? Dia pun sama, less than. Okay, kalau yang ni 8 dengan negative 16. Greater than. Betul tak ni? Okay, yang ni pun greater than. Yang ni habiskanlah. Boleh? Alright. Okay, cuba satu lagi yang 3. If 6 less than 12 and D less than 0, so kita nak buat 6D dia akan jadi apa? Less than. Betul tak?
Yang ni pun less than. Sebab dia dengan nombor positif kan. Dia takkan berubah. Dia akan berubah sekiranya dengan nombor apa? Negatif. Negatif. Alright. Sekejap. Kalau awak tengok D ni dia tulis kat sini D less than 0. Apa maksud dia? Nombor dia adalah nombor negatif kan? Betul tak? Betul. Betul. So salah lah. Jadi akan jadi nombor apa dia? Kenapa tak boleh ni? Sekejap ya. Jadi hang dah pula. Jadi teacher, 6D greater than 12D lah. Ya. Jadi, dia akan jadi 6D greater than 12D. 12D. Sebab D ni dia dah bila D ni nombor negatif, dia darab dengan 6. So 12 ni pun darab dengan 6, maka nombor ni adalah lebih besar. Okey, kejap ya. Dia hang kejap. Macam ni. Sekejap ya. Okey. So dia akan jadi 6D greater than, yang ni pun akan jadi greater than. Alright. So yang ni pun sama. D ni adalah D less than 0, that means dia adalah nombor negatif kan? Okay, bila darab sahaja dengan nombor negatif, maka dia punya simbol akan berubah. Less than, yang ni pun akan jadi less than. Boleh? Boleh. Alright. Boleh. So jawablah untuk mastery Q 7.1. Alright ya. Okay, habiskanlah semua ni. Latihan ni buat, and then you boleh check sendirilah kat belakang sebab buat tu. Okay, teacher rasa untuk setakat ni sahaja dulu. Apa ni? Okay, so kita akan jumpa lagi minggu hadapan dengan chapter yang sama, dan kita pergi kepada linear inequalities in one variable. Kita akan buat penyelesaian masalah. Okay, maksudnya dia lebih kurang je dengan linear equation sebelum ni. Okay, kita nak buat
operasi, tapi dia menggunakan simbol inequalities, less than or equal to, greater than or equal to. Okay, dia sebenarnya lebih kurang sahaja. Okay, so teacher nak you buat latihan dalam buku teks ni, kita tak perlu hantar, tapi teacher nak ada latihan nanti teacher akan forward dalam Telegram. Okay, teacher nak you submit latihan yang teacher bagi tu. Boleh? Okay. Boleh. Okay, teacher nak you submit latihan yang teacher bagi tu, and then forward kepada teacher menggunakan email ni ya. Ini email teacher, taf4339@gmail.com. Okay, forward pada teacher menggunakan email ni ya, taf4339@gmail.com. Boleh? Okay, sebab teacher buat tu latihan dalam interaktif sheet interaktif sheet tu, so teacher nak you submit dia menggunakan email teacher. Okay, boleh? Okay, so setakat tu sahaja untuk hari ni. So kita jumpa next class hari Rabu.